Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para sahabat semua. Alhamdulillah, insya-Allah kita akan sambung kepada pengajian Iqra kita pada halaman 8 ni ya. Sesiapa yang memiliki Iqra boleh rujuk Iqra masing-masing ya, itu lebih mudah untuk melihat apa yang saya cuba sampaikan insya-Allah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Tengok ya. Sahabat, ini kita punya para Iqra kita. Tengok ya, para sahabat, bismillahirrahmanirrahim. Tengok huruf nun, huruf fa, huruf qaf. Ya, disambungkan jadi nafaqa. Semuanya berbaris fathah. Alhamdulillah, insya-Allah istilah ni dah menjadi sebati dengan kita ya. Itu bila kita membaca baris kesemuanya ya, especially pada huruf qaf tu ya. Jika kita membaca huruf qaf, baris huruf qaf itu nafaqa, bermaksud kita tak nak berhenti lagi, bermaksud kita masih nak sambung ya. Tetapi jika kita nak berhenti di situ, kita nak waqaf di situ, kita mesti matikan huruf qaf. Bermakna kita tak boleh baca bunyi baris itu, tak boleh ya. Kita sebut istilahnya kita kena sukunkan huruf qaf jadi nafaqa, dan mempunyai sifat qalqalah kubra. Okey. Kita dah berkali-kali menyebut tentang sifat qalqalah. Ada 5 huruf qalqalah ya. Ba, jim, dal, qaf, ta. Sebagaimana biasanya setengah pada pengajar lah ya. Mereka mengajarkan cara nak hafaz huruf qalqalah ini. Baju dah kotor. Baju dan kotor. Ba, jim, dal, qaf, ta. Terpulanglah cara mana, tapi cara itu agak mudah ya. So kita ada 5 huruf qalqalah dan bunyinya seperti yang saya sebut sebelum ini, bunyi qalqalah ada 2 ya. Sama ada qa ataupun qa. Bunyi qa ini jika huruf itu duduk di akhir perkataan ya, dan juga jika huruf itu berbaris. 2 bunyi, 5 huruf qalqalah. Namun sebenarnya jenis qalqalah ya para sahabat adalah 3 jenis qalqalah. Satu qalqalah kecil, qalqalah sughra, qalqalah kubra. Ini qalqalah besar ya, dan qalqalah akbar yang lagi besar. Kita akan jumpa nanti insya-Allah ya. Mari kita sambung kita punya Iqra kita. Kita ambil 2 halaman atau 3 halaman lagi mungkin insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini tadi faqama. Tengok huruf mim ya. Jika bersendirian sebegini, jika disambungkan menjadi sebegini. Ini huruf mim ya. Okey. Faqama, faqama. Sukunkan huruf mim, faqam. Senang, tak ada sifat ya. Ni. Qafala. Ini cara sambungannya ya. Qafala. Sukunkan huruf akhir ya. Qafal. Fal. Macam tu. Seterusnya fazagha. Fazagha. Jika nak berhenti, nak waqaf, fazagh. Jangan melantun ya. Fazagh. Tidak berqawalah sebab ghain berqawalah ya. Nafala, nafal. Qabaha, qabah, hams ataupun hamas pada huruf pedas ya. Waqa'a, waqa'. Macam tu huruf ain kita dah sebut dah pada pengajian lepas kita ya. Waqa', waqa'a, waqa'. Fasahha, fasah, hams pada hak pedas. Ni apa ni? Jarama, jaram. Okey, ra. Sifatnya apa? Baris atas ya, baris atas fathah, sifatnya tebal. Tafkhim. Di sini kita kata ra sifatnya tafkhim ya. Jarama, jaram. Tengok huruf mim macam mana tengok. Berbalik kepada bentuk ni tadi. Ataupun begini tadi huruf mim ya. Okey. Wazara, ra tafkhim, wazar. Jangan baca wazar. Wazar ya. Ini apa ni? Hasada. Kita tengok di sini. Hasada, tekan sikit pada hak pedas ni ya. Hasada, sukunkan huruf akhir. Hasada, qalqalah kubra. Banyak ya dalam Quran kita qalqalah kubra ni. Banyak sangat ya. Hayaja, hayaja, qalqalah kubra. Wah, ni apa ni? Agak sukar ini ya. Ya khada. Di sini ya khada. Ya khada, matikan huruf dhad. Ya khad. Tidak melantun ya. Ya khad. Syara'a, ain macam syara'. Syara'. Ra tafkhim tebal ya. Nadhafa,
nazaf. Senang je hams di sini ya. Ada yang senang, ada yang susah. Namun bukanlah semuanya susah ya. Hanya huruf-huruf tertentu sahaja yang agak sukarlah. Okay. Yadaka, sukunkan huruf akhir. Yadak, hams ya. Dhaghata, dhaghata, qalqalah kubra. Thaqala, thaqal, tak ada. Syafa'a, ini ain ya. Syafa'a, macam tu. Awwama, awwam, mudah saja. Yasara, yasar, jangan macam yasar. Yasar, terbalik ya, ra tafkhim. Tabaqa, tabaqa, qalqalah kubra. Nafara, nafaru, yang baca nafar. Nafar, ra tafkhim. Anqama, anqam. Farada, 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 qalqalah ya, qalqalah kubra. Ra itu sifatnya tafkhim, tebal ya. Itu saya tadi apa? Farasha. Yang ini farasha, ra tafkhim, matikan shin ya, farash. Bunyi tu tafashi, dan dia juga ada hamas ya. Okay. Ini last one kat sini. Ba'aya. Ba'aya, ni huruf ya. Tengok tidak bertitik. Selalunya ya yang tidak bertitik di sini hanya duduk di hujung perkataan ya. Ba'aya, matikan ya, ba'ai. Ba'ai, macam tu cara bunyi dia. Okay, kita akan terus kepada halaman 9. Sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala, huruf hamzah. Berhati-hati ya, jangan jadi huruf ain ya. Jangan baca sa'ala, itu dah jadi ain, baca sa'ala. Hamzah bunyinya 100% sebagaimana bunyi huruf alif ya. Okey. Sa'ala, matikan lam. Sa'al. Nadha, nadah, hams di sini. Baya'a, baya'a. Tengok macam mana bunyi ain. Yaqana, yaqan, tak ada apa-apa. Atada, atad, qalqalah kubra. Baraza, baraz. Okey, sebelum za ya, ra tafkhim, tadi baraz. Bunyi nama dia kita panggil safir ya. Sifat safir. Waqaba, waqaba, qalqalah kubra. Sarafa, saraf, ra tafkhim, dan pada fa ada hams. Kharaja, kharaja, ra tafkhim, j adalah qalqalah kubra. Safaqa, safaqa, qalqalah kubra. Dhahaba, dhahaba, qalqalah kubra. Ja'ala, ja'al. Sambung lagi. Ghasaqa, ghasaqa, qalqalah kubra. Fataka, fatak, hamas, hams. Wada'a, wada'. Ain macam mana? Ya, nafasa, nafas. Bunyi sin ya. Bunyi sin tu nafas, safir, dan dia juga ada hams. Ba'atha, okey, ba'atha, huruf tha. Abatatha, ba'atha. Dia kena macam tu. Barulah menepati makhraj huruf tha. Ini huruf dikata huruf sentil lidah ya. Ba'atha, matikan dia, ba'ath, itu sifat hams. Makhrajnya sangat penting ya. Khatama, khatam. Okey. Safala, safal. Hasyara, ra tafkhim ya. Baca ra tafkhim, matikan ra, sukunkan ra. Hasyar juga tafkhim juga. Syatara, syatar, ra tafkhim. Jaza'a, jaza'. Faqada, faqada, qalqalah kubra. Apa ni? Nazama, nazama, nazam. Tengok huruf mim ya. Huruf nun pun tengok macam mana bentuknya. Ghafaka, ka, ghafak, hams ya. Sa'aba, sa'ab, qalqalah kubra. Wasaqa, wasaqa, qalqalah kubra. Hayatha, tha. Macam tadilah, tha ni sama dengan tha ni ya. Sentilkan sikit hujung lidah ya. Hayath. Itulah dia punya apa? Dia punya sifat
Hamz dia dan makhrajnya sangat penting. Kita akan pergi kepada halaman 10, halaman terakhir kita untuk kelas kita ni. Tengok pentingnya ada di sini, tengok huruf kaf kita. Seperti yang saya janjikan pada sebelum ini. Tengok kataba. Kalau tak bercantum mana-mana, tengok huruf kaf macam ni. Ni ta ni ba, tengok bila bercantum jadi macam ni. Ni kataba. Sama ni, huruf kaf ni sama dengan ni sama ya. Kataba, kataba. Tiba-tiba kita tengok dalam Quran jadi macam ni kaf dia. Kaf juga ya. Sakata. Ni, punyalah besar panjang. Sama juga huruf kaf juga. Ni semua ada dalam Al-Quran ni. Ni pun ada, ni pun ada, ni pun ada, ni pun ada. Ni nampak lain sikit kan? Ini. Ini pun ramai orang confused ya. Sebab ada hamzah di tengah-tengah ya. Ini 1, 2, 3, 4. Semuanya huruf kaf yang ada di dalam Al-Quran kita ya. Okey. Kataba, matikan dia. Kataba. Sakata, sakat. Sakat. Sakat tu ada hamas di situ ya. Hams tu agak mudah lah berbanding qalqalah. Selalunya para sahabat kita dia tak nampak pada qalqalah itu. Okey, kita akan teruskan lagi. Kita habiskan halaman 10 kita dan kita akan mengambil satu surah lazim yang lain ya. Okey, kadzaba. Zal ni zal abata alibata sajim ha dal zal macam tu ya. Kadza. Dia kena macam tu sama dengan huruf sa. Kadzaba, kadzaba, qalqalah kubra. Akala, akal. Berhati-hati pada hamzah, jangan jadi ain ya. Je bisa ini lembut je gitu je ya. Jangan pula Akala, akal. Ha pedas tekan sikit. Hakama, hakam. Ni tak ada sifat dia. Taraka, tarak. Ra sifatnya tebal, tafkhim pada kaf hams ya. Kafara, ra tafkhim, matikan dia. Kafar, tetap tafkhim juga. Naqasa, naqas, tengok bunyi sad ya. Naqas ya, sifatnya hamz dan safir. Dan dia juga huruf-huruf tebal, huruf gemuk itu dipanggil huruf apa? Huruf itbaq ya. Ni apa? Nakaha, nakaha, nakah, hams. Ini fataya. Okey, tengok ini fataya, tengok ya yang berada di hujung. Kita dah jumpa dah tadi ya. Fataya, ya yang tidak bertitik duduk biasanya di hujung ya, fataya. Tetapi jika tips, saya nak bagi tips tentang huruf ya yang tidak bertitik ya. Dengar betul-betul ya. Pandang di sini. Fataya jika dia ada baris ya. Baris atas ni jadi huruf ya. Tapi katalah nanti kita jumpa dalam Al-Quran kita buang baris ni. Saya tutup barisnya. So bila kita buang saja baris pada ya yang tidak bertitik tadi, dia bukan lagi jadi huruf ya. Dah tak ada dah bunyi ya dah tak ada. Dia akan jadi fata. Dia akan jadi macam tu. Fata. Hilang bunyi dia. Kita akan jumpa lagi yang risau. Itu semua antara yang para sahabat kita confuse lah ya. Okey. Kadara, kadar, ra tafkhim ya. Baca baris pun tafkhim. Kita matikan ra pun tafkhim juga. Hafaza, hafal. Jangan sampai melantun. Bukan qalqalah ya. Hafal. Ya. Okey, zakaa, matikan hamzah, zaka. Hamzah jangan jadi bunyi ain, zaka. Salah, zaka. Dia macam tu. Itu huruf hamzah ya. Khataya, tetap huruf ya tidak bertitik ya. Macam saya kata tadi, jika dia ada baris dia jadi huruf ya. Jika kita buang baris dia bukan jadi ya dah, dia jadi khata. Jadi macam tu nanti bunyi ya hilang. Yang penting bila ada baris tak kisahlah dia baris atas ke, kita ada 3 baris kan. Jadi ada baris macam ni jadi huruf ya. Buang baris tu nanti banyak dalam Quran ya. Buang baris tak jadi huruf ya dah ya, jadi khata. Dia akan jadi macam tu ya. Dia akan jadi seperti huruf alif nanti ya. Okey. Katama, tengok kaf tadi. Tengok ni kaf, ni kaf, ni kaf. Nampak? Berbeza-beza ya. Ni kaf juga, ini pun kaf juga, ini kaf. Inilah yang agak sikit katama, katam ya. Daraba, daraba, ra tafkhim, ba itu qalqalah kubra. Thanaa sama dengan atas tadilah. Zakaa, thanaa, matikan thana. Jangan jadi bunyi huruf ain. Salah ya, salah huruf, salah bunyi, salah huruf lah namanya ya. Okey. Ni apa ni? Ma'aka, huruf kaf ya, ma'ak. Ain tu jaga ma'ak. Lepas tu ada sifat hamas pada kaf ya. Okey. Kasyafa, kasyaf, hams ataupun hamas. Ghasaqa, ghasaqa, qalqalah kubra. Watara, watar, jangan watar. Watar tu tak cukup tebal ya. Watar, ta kena jaga ta lah. Watar. Ra tafkhim,
Apa ni? Fasala. Fasal. Ini kawama. Kawam. Khadak hamas ya. Hakadha. Dha ya, jangan jadi zai. Hakaza. Salah. Hakadha. Dha macam tu zal ya. Hakadha. Yadak. Hamz juga. Alhamdulillah. Kita akan ambil satu surah lazim kita. Kita akan ambil surah Al-Masad. Surah Al-Masad surah apa para sahabat? Surah Tabbat Yada. Kita biasa dengan surah Tabbat Yada. Nama dia surah Al-Masad. Masad ya, surah Al-Masad sebenarnya. Okey, dengar di hujung dia. Kita ni ada kokolah ni ya, ada kokolah, tapi kita seperti saya nak ulang di sini, kita kata huruf kokolah 5, ba, jim, dal, qaf, ta, ba, ju, dah, qa, ta. Okey, 5 ya. Itu 5 huruf kokolah. Jenis kokolah ada 3 ya, sughra, kubra, akbar. Tetapi bunyi kokolah itu 2 je. Bunyinya 2, tetapi jenis kokolah ada 3. Okey. Sekarang ini nanti pada ayat pertama itu nanti akan ada kokolah yang ketiga. Tapi bunyi dia sama seperti yang kita dah belajar ya. Okey. Bezanya di sini huruf kokolah kita ada tanda sabdu. Okey, nak tunjuk dulu yang mana huruf tanda sabdu. Kan tak tahu pula kita kan. Sebab tu saya kata jika ada Quran, kita perhatikan pada Quran kita. Nampak tak? Oh, belum tak nampak Agak sukar untuk saya tunjuk sila perhatikan di sini ada huruf sabdu pada huruf ba. Ya, sabdu ya. Biasanya yang kita jumpa sebelum ni tak ada sabdu. Sekarang ada sabdu pada huruf ba tu. Bukan semualah, pada yang mana ada. So itu tanda sabdu. Kita ada berapa baris di dalam Quran? Kita ada 3 baris. Baris atas fathah nama dia, baris bawah kasrah, baris depan dhammah. Okey, ada 3 baris ya. Dan kita ada tanda mati nanti ya. Tanda mati kita panggil sukun. Arabnya sukun lah, bahasa Melayunya tanda mati. Dan kita ada tanda sabdu ni tadilah. Tanda sabdu, nak sebut sabdu pun boleh. Kalau nak kearaban sedikit, kita kata syaddah ataupun tasydid. Huruf qalqalah bertasydid macam tu. Huruf qalqalah bersabdu. So, dengar beza ya bacaan dia. Saya bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nampak? Saya lambatkan. Wa tab. Saya tak baca terus macam ni. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Dia tak boleh wa tab. Dia kena lekat dulu. Wa tab. Tab tu yang macam melekat tu lah yang tanda sabdu tadi, tanda tasydid. Ini dipanggil qalqalah akbar. Bunyinya sama je ba tu, tapi dia ba tu lambat. Dia tak boleh watab, dia tak boleh terus. Dia watab. So, tips ya hari ini bila kita membaca Al-Quran, mana-mana huruf tu jika bersabdu ataupun bertanda tasydid ataupun syaddah tadi, kita kena lekat macam tu. Kita kena macam bentis watab. Kita macam kena berhenti sekejap ataupun lekatkan kepada huruf tu dulu, baru kita terus ya. Kalau kita tak terus, nanti tak nampaklah tasydid ataupun syaddah ataupun sabdu tadi ya. Okey. Seterusnya di hujung ayat yang kedua, ketiga dia ada qalqalah juga tetapi tidak bertasydid ataupun tidak bersabdu. Yang ni saja, ayat pertama saja ya. Ayat pertama hujungnya ba itu bersabdu, ayat kedua tak sabdu, ayat ketiga pun hujungnya tak sabdu, ayat keempat pun tak sabdu, ayat kelima pun tidak bersabdu. So, yang pertama itu yang bersabdu dipanggil qalqalah akbar, yang lain-lain tanpa sabdu itu dipanggil qalqalah kubra, tapi bunyi sama je. Tips dia yang bersabdu tadi lambatkan sedikit bunyi ba tu ya. Okey, saya baca ya. Saya ulang balik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tengok ni, kasab. Ini sekali lalu je, kasab. Kalau tak sabdu ya. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad.
Okey, tips dia hari ni yang kita nak fokuskan huruf qalqalah ada 5, ba, jim, dal, qaf, ta. Dan kita dah jumpa qalqalah yang sebelum-sebelum ni pun kita dah jumpa berbaris semata-mata, tak ada sabdu, itu dipanggil qalqalah kubra. Tetapi ini pertama kali kita jumpa huruf qalqalah dengan dah ada baris tambah bulat sabdu, dipanggil qalqalah akbar. Okey. Saya rasa cukup di situ saja. Para sahabat, anda boleh berlatih melazimi surah-surah lazim ni, kerana surah-surah lazim ni lah yang kita nak bawa di dalam solat kita insya-Allah ya. Kita berhenti sini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila liqa, ma'assalamah. Alhamdulillah, jumpa lagi insya-Allah.